Itu dia para penonton semua berkenaan dengan hero negara kita yang perlu kita kenang jasa mereka dan juga pengorbanan yang telah pun mereka lakukan untuk kita mendapat kemerdekaan, untuk kita berada dalam kehidupan yang sangat-sangat selesa sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi antara perkara lain yang boleh kita lakukan adalah sama-sama kita menghulurkan bantuan, menyumbang untuk mereka dan juga anak-anak mereka juga mendapat kehidupan yang lebih sejahtera, insya-Allah. Dan kita akan berbicara tentang veteran ATM terus relevan bersama dengan saya kenalkan Major Jeneral Datuk Zulkarnain Ahmad selaku Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Kementerian Pertahanan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, Datuk. Selamat Hari Raya. Sofi Raya kat Kelang dengan cerita. Ya, betul, Datuk. Di sini je, Datuk. Yeah. Masya Allah. Okey, dan kita akan berbicara tentang veteran ATM terus relevan, Datuk. Yeah. Dan sebenarnya mungkin ada jugalah di luar sana yang masih lagi kurang jelas berkenaan siapakah sebenarnya veteran ATM ini dan adakah veteran ATM ini sama dengan badan beruniform. Jadi sebagai permulaannya, siapakah ATM sebenar? Silakan. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasihlah pada Sofi dan RTM kerana sudi menjemput saya dan untuk berbicara pada hari ini. Dan saya juga mengambil peluang ini untuk menyampaikan salam lah dari pucuk pimpinan Kementerian Pertahanan, iaitu Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamudin, Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Ikmal, Ketua Setiausaha Datuk Seri Muiz, Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Effendi dan ketua-ketua perkhidmatan lah, Panglima Tentera Darat, Panglima Tentera Laut, Udara ni. Ini semuanya yang mentadbirkan Angkatan Tentera dan juga veteran ATM ni. So mereka juga menyampaikan salam dan mengucapkan banyak terima kasih lah kepada masyarakat kita, masyarakat Malaysia yang sentiasa prihatin kepada veteran-veteran ATM selama inilah, dan mereka juga mengenanglah jasa veteran ATM yang telah berkorban kepada masyarakat kita. Betul. Dan okey, saya pergi terus kepada soalan kita tadi. Siapakah itu veteran ATM? Okey. Veteran ATM ini telah ditakrifkan dalam akta veteran 740. Okey, dan apa yang ditakrifkan di sini adalah seorang veteran ATM hendaklah warga negara Malaysia yang telah berkhidmat sepenuh masa dan tidak pernah dibersarakan atau diberhentikan daripada perkhidmatan atas alasan salah laku disiplin lah. Okey. Dan mereka ni hendaklah berkhidmat dalam mana-mana angkatan seperti berikut. Pertama adalah Angkatan Tentera Malaysia. Okey, Angkatan Tetap Tentera Malaysia. Angkatan Sukarela yang dikerah sepenuh masa oleh Angkatan Tentera Malaysia tanpa mengira tempoh perkhidmatan. Okey, yang ketiganya is Force 136. Tentera British yang telah berkhidmat di Malaya, Malaysia atau Singapura dan Sarawak Ranger. So mereka yang berkhidmat dalam angkatan-angkatan ini dan tidak diberhentikan disebabkan disiplin, mereka ini diiktiraf sebagai veteran di dalam di bawah akta veteran. Okey. So bagi mereka yang tidak jatuh dalam kategori-kategori ini dan mereka ini tidaklah veteran. Contohnya kalau mereka ini diberhentikan atas sebab disiplin, mereka tidak diiktiraf sebagai veteran. Okey. So veteran ini juga berapa ramai veteran kita ni. So kita ada lebih kurang dalam 205,000 veteran yang berdaftar dengan saya sekarang. Kita masih ada lagi veteran-veteran yang belum berdaftar. Sebab veteran ni kita pecahkan pada dua kategori lah. Satu is veteran berpencen, satu veteran tidak berpencen. So yang berpencen ni tidak bermasalah disebabkan data mereka semua ada dengan saya. Tapi kalau yang berpencen, yang tidak berpencen ini, dia orang perlu berdaftar supaya kita tahu dia orang berada di mana. Okey, so buat masa sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 205,000 veteran yang berdaftar dengan JEF. Okey, so kita juga menyerulah semua veteran-veteran yang belum berdaftar
mintalah mereka berdaftar dengan Jeff supaya mereka ni dapat dihubungi dan disalurkan maklumat-maklumat bantuan daripada kerajaan kepada mereka. Bagaimana nak daftar tu, Datuk? Daftar ni dia boleh pergi ke portal Jeff lah. Okey. Jeff ada kita punya website sendiri dan juga kita boleh di Kuala Lumpur kita ada ibu pejabat di Kuala Lumpur di Maju Junction dan di negeri kita ada 9 cawangan di negeri-negeri. Mudah. Mudah lah. So pergi ke sama ada boleh pergi online ataupun pergi ke pejabat untuk daftar. Ya. Okey. So itu secara amnya lah siapa itu veteran. Sebagai contoh ada satu kes dalam tular dalam surat khabar itu mengatakan once a soldier now menjadi gelandangan. Okey. Ini adalah satu benda yang tidak betul sebab dia yang dipaparkan dalam viral itu bukan sebenarnya seorang veteran. Dia pernah berlatih 3 bulan tapi tidak tamat pelatihan. Dan dia telah diberhentikanlah daripada latihan dan dia tidak pernah masuk dalam kategori sebagai seorang veteran. So perkara sebab ini yang kadang-kadang orang salah faham. Perlu kita kena tahu siapa itu veteran. Betul. Dan mungkin dari segi tempoh perkhidmatannya, bagaimana cerita sebelum itu, betul kan? Yang perlu kita tahu sebelum kita memaparkan headline seperti itulah. Okey, dan antara lain, jadi seperti yang saya bertanya kepada Datuk tadi, apa sebenarnya perbezaan antara veteran ATM dan juga badan beruniform yang lain? Mungkin juga ada di luar sana yang masih lagi keliru dan ingatkan sama kan sebagai contoh polis dan juga askar kelihatannya seperti sama tetapi berbeza. Okey. Ini yang menjadi selalu orang masyarakat tidak jelas lah. Dia mungkin faham tapi tidak jelas. Dia beranggapan seperti sama kan macam perkhidmatan angkatan tentera dengan perkhidmatan polis ni sama aja keselamatan. Tetapi pada hakikatnya ia amat berbeza. Sebagai contohnya terma perkhidmatan itu sendiri telah jauh berbeza. Polis di mana sebagai contohlah saya ambil polis ianya juga perkhidmatan keselamatan yang lain pun sama lebih kurang macam polis. Maksudnya mereka berkhidmat sehinggalah umur 60 tahun dan mereka akan mendapat pension. Manakala bagi angkatan tentera, kita punya terma perkhidmatan kita berbeza. Kita boleh menamatkan perkhidmatan pada perkhidmatan ke 10, 12, 15, 18, 21 dan 26. So bagi mereka yang berkhidmat 18 tahun ke bawah, mereka tidak berpencen. Bagi 21 tahun ke 26 tahun, mereka ni berpencen. Kenapa kita adakan terma-terma semacam ini? Ini bukan di Malaysia sahaja. Kebanyakan negara menggunakan terma seperti ini disebabkan keperluan perkhidmatan tentera itu memerlukan fizikal yang kuat. Kesihatan yang tinggi badan. So kalau kata kita nakkan semua angkatan tentera kita ni berkhidmat sampai 60 tahun, takkan kita nak tengok askar kita 60 tahun masih lagi naik bukit, turun bukit, berlari sana berlari sini kan. So keperluan perkhidmatan itu mengekang angkatan tentera ni untuk berkhidmat sehingga 60 tahun. Berbeza dengan macam saya contohnya, bagi kalangan pegawai pula yang mana apabila disampai ke satu jawatan-jawatan tertentu yang tidak memerlukan kekuatan fizikal yang banyak, jadi kita boleh. Tapi yang lain itu memerlukan kekuatan fizikal yang jadi kalau kita tak boleh untuk nak panjangkan sampai. So apa yang berlaku adalah kalau 21 tahun berpension pun umur mereka masih muda. Maksudnya dia masuk askar 18 tahun, dia tamat perkhidmatan 21 tahun, umur dia masih baru 39 tahun. Dia telah pun berhenti. Masih muda lagi 39 tahun dan dia anak-anak dia muda itu satu cerita, anak-anak dia masih kecil, semua masih bersekolah, tanggungan dia masa tu masih tinggi. So veteran-veteran ini yang memerlukan kita membantu mereka
untuk terutamanya untuk mendapat kejayaan kedua. Dia nak tak nak, dia mesti kerja untuk menyara hidup keluarga dia. Betul. Sebab gaji dia dah tinggal separuh. Betul. Sebab apabila pension, 50% saja gaji dia dah. So, untuk menyara hidup keluarga ni, dia mesti mendapat kejayaan kedua. So, inilah di mana perkhidmatan kita ni berbeza. Apabila veteran itu nak menamat perkhidmatan, kita beri dia khusus peralihan. Khusus peralihan ni membantu dia orang untuk menyesuaikan diri dia untuk di alam awam balik nanti. Ada yang berjaya, ada yang tidak berjaya lah. So, dan apabila mereka berjaya keluar, kita perlu pula tempat untuk mereka bekerja. So, kita memerlukan masyarakat, badan-badan korporat, memberi peluanglah kepada veteran-veteran ni. Dan kita mesti ingat, veteran-veteran ni yang kita setiap tahun kita ada lebih kurang dalam 5,000 orang akan tamatkan perkhidmatan. Setiap tahun. So, daripada 5,000 orang ni, lebih kurang dalam 50 ke 80,000 orang ini, keseluruhan veteran lah. Yang tamat perkhidmatan tu 38 tahun, 40 ke bawah. Betul. Tapi keseluruhan veteran, kita ada lebih kurang dalam 50,000 veteran yang berumur 45 tahun ke bawah. So, they are still in the productive years lah. Umur dia orang masih ni. Dan mesti ingat, dan veteran-veteran ini telah terlatih. Disiplinnya dah ada. Tidak ada isu untuk mengikut masa. Orang kata kalau tentera ni, masa itu mustahak kan. Punctual kan. So, disiplin tentang masa, disiplin tentang mematuhi arahan. Semua dah ada dalam veteran-veteran ini. So, kita menyerulah pada masyarakat dan badan-badan korporat untuk berilah peluang kepada veteran-veteran ini untuk mendapat kejayaan kedua yang lebih baik. Ini peluang yang seharusnya kita berikan kepada mereka bagi menghargai jasa-jasa mereka yang telah dikorbankan kepada negara kan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Major Jeneral Datuk Zulkarnain Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Kementerian Pertahanan. Dan ini sekarang ini tertera di kaca TV anda sekarang ini para penonton, untuk sama-sama kita salurkan sumbangan kepada veteran untuk bagi menghargai jasa mereka yang telah pun berkorban apa saja untuk kita mendapat keselesaan sekarang dan juga masih dalam keadaan yang selamat sekarang ini Datuk. Betul. Dan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Zulkarnain Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Kementerian Pertahanan. Terima kasih banyak Datuk. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi Datuk. Baik, itu dia para penonton, boleh di kesempatan ini untuk kita menghargai jasa mereka, sama-sama kita menghulurkan bantuan bagi menghargai jasa mereka dan juga membantu masa depan anak-anak mereka. Dan para penonton semua, kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.